Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam hari ini, hari Khamis, malam Jumaat, malam yang penuh dengan barakah, malam yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan majlis ini dengan kita membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ataupun dikenali dengan sebagai ratib Al-Haddad. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala dengan berkat ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, mudah-mudahan majlis kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala majlis yang penuh dengan barakah. Apa sahaja amalan ataupun bacaan yang akan kita baca dan juga pelajaran yang akan kita pelajari di dalam kitab-kitab yang penuh dengan barakah, dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan ilmu yang barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan berkat ratib Al-Haddad, dengan berkat pengajian kita malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kedua orang tua kita, memelihara guru-guru kita, memelihara semua umat Islam di mana juga mereka berada, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara anak-anak kita, turunkan ketenangan di dalam hidup kita di dunia ini, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan rezeki kita, berkatkan rumah tangga kita, berkatkan kita pada akhir-akhir bulan Sya'ban. Ya, hari ini merupakan hari Khamis malam Jumaat yang terakhir di bulan Sya'ban. Kerana pada hari Isnin, kalau kita ikut kalender kita, ya, bagi negara Singapura, insya-Allah pada hari Isnin kita sudah akan mula melaksanakan solat tarawih. Maka oleh yang demikian, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, moga-moga Allah Ta'ala juga mengangkat penyakit COVID-19 ini dan mengembalikan kehidupan kita seperti sedia kala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kota Tarim, ya Tarimu ahlaha, memelihara Masjidil Aqsa, memelihara Masjidil Haram, dan memelihara Masjidil Nabawi, dan juga serta Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara semua umat Islam dan memelihara negara kita Singapura dan juga negara-negara lain. Wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa syekhuna wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين
يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفيتين مكانه حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Mari para jemaah sekalian masing-masing angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa liwalidina اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada hari Khamis malam Jumaat, dan juga ia merupakan hari Khamis malam Jumaat yang terakhir di bulan Syaban ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkatkan kehidupan kita dan ampunkan semua dosa-dosa kita dan terima semua amal ibadah kita. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sekarang ini kita akan seperti mana biasanya hari Khamis malam Jumaat, setelah kita selesai membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, kita akan meneruskan pengajian kitab Nasihat Agama, ya. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan pandemik, walaupun dalam keadaan COVID ataupun coronavirus, para jemaah sekalian, pengajian kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan secara online, para jemaah sekalian, ya. Masya-Allah, ya. Tak pernah kita bayangkan, ya, pengajian kita ni dapat kita teruskan secara online sampai begini rupa. Tetapi Masya Allah, Subhanallah, ya, zaman sekarang zaman teknologi canggih, para jemaah sekalian, ya. Walaupun saya ada di rumah saya, para jemaah ada di rumah masing-masing ataupun ada di tempat kerja,
masing-masing ya boleh menyaksikan pengajian ini secara live streaming ya. Sampai ada juga sebahagian daripada jemaah bukan pun daripada orang Singapura, tetapi daripada orang luar negeri, daripada negara Malaysia, daripada negara Indonesia dan sebagainya. Masya Allah ya. Itulah dia fungsi teknologi yang canggih ni. Bagus, alhamdulillah para jemaah sekalian. Baik, mari kita teruskan pengajian kita sampailah kita kepada muka surat 395 ya, dalam kitab Imam Haddad yang disebut An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah ya. Itu dalam bahasa Arabnya lah. Kalau dalam bahasa Melayu, nasihat agama dan wasiat iman. Sampailah kita kepada bab yang memperjelaskan tentang memelihara perut para jemaah sekalian ya, memelihara perut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Diperjelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya ini, adapun perut itu memang memelihara dan menjaganya teramat penting sekali. Ya, teramat penting sekali para jemaah sekalian ya. Imam Haddad jelaskan apa? Jaga perut ni memang satu benda yang sangat-sangat penting. Terutama sekali menahannya daripada perkara-perkara yang haram dan yang syubhat, kemudian dari menurutkan kemahuan hawa nafsu serta mengasaknya dengan yang halal terlalu banyak. Begitu dia para jemaah sekalian ya. Imam Haddad menasihatkan kepada kita agar supaya kita perlu jaga perut kita ni supaya jangan terisi dengan perkara-perkara yang haram, terisi dengan perkara-perkara yang syubhat ya. Lepas tu kita kena jaga juga perut kita agar supaya dia tidak terisi dengan kemahuan hawa nafsu kita yang jahat. Tu dia. Mengenai menjauhkan perut dari dipenuhi dengan yang haram dan yang syubhat, telah terdahulu pembicaraannya di bawah judul wara'. Kalau kita buka balik bab wara' para jemaah sekalian, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ada memperjelaskan ya. Adapun mengenai mengasak perut ya, wara' ni berarti apa para jemaah sekalian? Wara' ni berarti bukan hanya orang kuat ibadat ya. Orang kuat ibadat tu artinya ahli ibadat. Wara' ni apa? Serba-serbi semua dia jaga para jemaah sekalian. Pakaian dia jaga, tingkah laku dia jaga, sembahyang dia jaga, puasa dia jaga ya, apa saja baik dia urusan dunia ataupun urusan akhirat ya, dia jaga dengan apa? Dengan Allah. Maksud saya dengan Allah tu apa? Dia pakai baju pun dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW pakai baju baca doa dan dimulakan dengan apa? Tangan kanan. Itu nama dia wara' para jemaah sekalian ya. Kadang-kala kita lupa main pakai baju serubung je, rebuk dah habis betul jalan. Tu dia ya. Itu yang dinamakan wara' para jemaah sekalian. Sampai-sampai bab makan pun dia jaga juga para jemaah sekalian. Ya, itulah yang disebut dengan wara'. Ya, dalam bahasa Melayu kita sebut wara', tapi kalau dalam bahasa Arab disebut wara'. Gitu dia. Baik, diperjelaskan juga oleh Habib Abdullah Haddad, adapun mengenai mengasak perut dengan kehendak hawa nafsu dan mengisinya dengan bermacam-macam makanan sehingga terlalu kenyang adalah makruh. Tengok para jemaah sekalian. Ni bila kita sebut tentang apa? Makanan ni. Ni kita dah nak masuk bulan puasa ni para jemaah sekalian. Hari ni hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin. Tengok para jemaah sekalian. Tinggal 4 hari lagi aja ni. Ya. Tinggal 4 hari je. Sekarang ni malam Jumaat, besok malam Sabtu, besok malam Ahad, besoknya malam Senin. Tengok para jemaah sekalian. Dah tinggal 4 hari je ni dah kita dah nak masuk bulan Ramadan. Minta maaf para jemaah sekalian. Ya, biasalah yang dinamakan orang puasa tu dia mesti rasa lapar. Ya, macam mana pun dia mesti rasa lapar. Senang cakap, kita sekarang ni yang tak puasa pun ya, apabila dah sampai time makan aja kan, time makan tengah hari, makan pagi, makan malam ya, mungkin minum air petang-petang ke macam mana ke, mesti perut kita tu automatik para jemaah sekalian. Apa dia? Dah tak payah tekan on off dah. Automatik, alamak, dah mula rasa lapar lah ya. Kadang-kadang dapat bau sedap je, alamak, jiran sebelah dia masak apa, wangi betul lah, tahu-tahu lapar para jemaah sekalian. Macam tu lah ya. Ini normal kebiasaan para jemaah sekalian, apatah lagi kalau kita berpuasa.
Apatah lagi kalau kita berpuasa. Berpuasa biasalah para jemaah sekalian, mesti ada lapar. Ya. Kalau dia tak lapar, bedeklah para jemaah sekalian. Ya, bedeklah. Ataupun bagaimana? Dia puasa tapi dia tak rasa lapar. Oh, berarti apa? Dia orang yang apa? Senang cakap, dia puasa dia bukan puasa orang awam, tapi puasa dia puasa naik lagi satu level para jemaah sekalian. Dijelaskan oleh para alim ulama tasawuf, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan apa? Puasanya orang-orang solehin, puasanya orang-orang siddiqin, puasanya orang-orang muttaqin. Senang cakap, puasanya orang yang apa? Iaitu orang-orang wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Macam itulah para jemaah sekalian, ya. Baik. Diperjelaskan apa? Kita kena jaga. Ya? Bila kita berpuasa ni juga kena jaga apa? Tengok bila waktu buka para jemaah sekalian, ya. Kadang-kala ada orang itu buka bagaimana? Minta maaf lah, ya. Memang sebab tu tadi saya jelaskan, siapa saja mesti rasa lapar. Kadang-kala bila kita buka puasa ni, kita makan macam-macam sangat. Banyak-banyak sangat kita makan. Lepas tu kita makan kalang kabut. Akhirnya apa? Perut kita sakit, pun tak dapat nak apa, nak ibadah pun alamak sakit perut. Tengok para jemaah sekalian, bukan maksudnya buka puasa tak boleh makan. Buka puasa bila dah maghrib wajib kita buka. Kalau kita tak iftar, haram hukumnya para jemaah sekalian. Bahkan diperjelaskan kalau kita puasa, azan maghrib tak disuruh kita solat dulu, buka dulu, batalkan dulu puasa kita. Tengok dia jelaskan apa? Ta'jilul futur katanya, mesti apa? Dahulukan iftar. Tapi bila kita buka puasa ni pun nak kena tengoklah para jemaah sekalian. Kalau ada nasi goreng, ada mi goreng, ada nasi lemak, ada nasi jenganan, ada nasi rawan, ada mi Hongkong, ada apa lagi? Ya, berbanyak tu. Ya Allah. Ya, ada lagi apa? Ada yong taufu, apa lagi? Ada sop kambing lagi. Ada mi goreng combo lagi. Oh ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ini macam mana ni? Buka puasa ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam mana tu nak masuk semua tu? Makan aduh. Ya, cubalah para jemaah sekalian, ya. Kita kalau pun nak makan buka puasa pun jangan kita ikut hawa nafsu. Tak mau kita ikut hawa nafsu para jemaah sekalian. Semua kita nak makan. Tapi padahal nanti bila dah mula berbuka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib dah. Ya, kadang-kadang apa? Cukup dengan kita makan barang makan yang sikit, alhamdulillah kenyang dah. Alhamdulillah kenyang dah para jemaah sekalian. Habis siapa nak makan lagi banyak-banyak tu? Tadi ada nasi jenganan, nasi rawan, nasi biryani, nasi mandi, nasi minyak, macam-macam nasi engkau. Nasi padang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itu nama dia apa? Hawa nafsu. Seharusnya apa? Paling bagus kita buka. Kan kita dah belajar di dalam kitab Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Ya, kan kita dah belajar para jemaah sekalian dalam kitab Marhaban ya Ramadan, dijelaskan kita tengok macam mana Nabi SAW buka puasa dengan kurma saja para jemaah sekalian. Jadi bagaimana? Bolehlah, tak apa, kita nak buka lebih daripada kurma boleh, tapi janganlah banyak-banyak. Mangkuk kecil-kecil sudah cukup lah, ya. Mungkin kita suka apa? Kita suka buka kurma dengan harisah. Harisah ni apa pula Ustaz? Dia makanan Arab lah para jemaah sekalian, ya. Ataupun kurma dengan bubur lambuk. Ya, mangkuk kecil cukup lah. Lepas tu ada buah-buah sikit ke, air panas, okey lah, cukup lah. Ya, tak perlu kita nak buka puasa. Nasi ni, ini mi goreng ni, ni. Nak makan nanti para jemaah sekalian, ya. Agak-agak nikmat makan tu, kita rasa kat mana nikmat makan tu? Kita rasa nikmat makan tu dekat lidah je. Bila dah masuk dalam sini, bila dah masuk sini, kita dah tak rasa dah dia pahit ke, manis ke, pedas ke, masam ke, masin ke, sejuk ke, panas ke. Nikmat makan tu dekat lidah saja para jemaah sekalian. Dia letak barang makan tu dalam mulut, dapat dirasa dengan lidah, barulah dapat rasa, ini masam, ini manis, ini pahit, ini pedas, ini panas, ini sejuk. Dah dekat lidah saja para jemaah sekalian. Tengok para jemaah sekalian. Jadi kita kena hati-hati para jemaah sekalian. Apatah lagi kita ni apa?
nak masuk bulan puasa, pastikan kita punya buka puasa seperti ini sekarang ni. Bagus juga, alhamdulillah ya. Hari ini kita punya tajuk ni sesuai para jemaah sekalian ya. Memelihara perut pula tu lagi berapa hari aja kita dah nak masuk bulan Ramadan. Ni dia para jemaah sekalian ya. Tengok apa kata Habib Abdullah Haddad. Sehingga terlalu kenyang adalah makruh. Tengok. Jangan terlalu kenyang, tak mau para jemaah sekalian. Tak mau para jemaah sekalian ya. Kalau kita buka kitab-kitab tasawuf, kalau tidak silap saya ada dekat dalam kitab Imam Ghazali ya. Apa nama kita? Apakah dekat dalam Ihya ataupun dekat dalam kitab Minhajul Abidin? Apa kata Imam Ghazali rahimahullahu taala ya? Beliau memperjelaskan sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Para jemaah sekalian, aku kalau perut lapar, aku kalau ibadah tak khusyuk. Minta maaf, aku kalau perut kenyang, kalau ibadah tak khusyuk. Tapi kalau perut aku lapar, ibadah aku khusyuk. Tengok. Jangan pula kita bilang, Ustaz, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ustaz, sahabat Rasulullah, ayah mertua Rasulullah, Ustaz. Ya, memang betul apa awak cakap tu. Sahabat Rasulullah pun ya, ayah mertua Rasulullah pun ya, ayah kepada Sayyidatina Aisyah pun ya. Betul. Tapi apakah Sayyidina Abu Bakar itu manusia? Manusia juga. Jadi bila dia manusia ya, sedangkan dia adalah seorang manusia dan dia ikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita try lah ikut contoh dia para jemaah sekalian. Kenapa saya mengatakan try kita ikut contoh dia? Mungkin kalau kita tak dapat ikut 100%, kita ikut 1% pun jadilah para jemaah sekalian. 1% tu macam mana? Ya, kita makan, buka puasa, tapi janganlah terlalu banyak sangat. Ya, janganlah terlalu banyak sangat ya. Ala kadarnya supaya dapat kita mengisi perut kita dan dapat kita beribadah, alhamdulillah. Itu lepas solat tarawih tu nak makan lah. Tak jadi masalah, boleh, no problem. Para jemaah sekalian kan dia. Begitu dia. Ia akan menimbulkan beberapa bencana dan bahaya yang banyak. Tengok. Yang pertama apa? Kalaulah orang itu terlalu kenyang sangat, apa? Hati menjadi keras. Hati menjadi keras ni apa para jemaah sekalian? Menjadi keras ialah apa? Kalau dalam bahasa Melayu kita minta maaf lah para jemaah sekalian, degil, stubborn. Ni hati keras. Lagi satu fungsi apa? Hati keras ni lagi satu apa? Susah nak menerima nasihat. Lagi satu hati yang keras ni apa para jemaah sekalian? Cepat sangat ikut apa? Hawa nafsu yang apa? Yang mendorong dia kepada sifat apa? Sifat incredible haq. Incredible haq pula dia ya, iaitu apa? Sifat marah para jemaah sekalian. Kena sikit dia dah melenting. Waduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ni nama dia hati yang keras. Kita tak mau jalan macam ni para jemaah. Kita mau hati yang lembut. Hati yang lembut tu bagaimana? Tak suka marah. Lagi satu apa? Hati yang lembut suka menerima nasihat. Hati yang lembut senang apa? Hati yang lembut apa? Selalu berzikir pada Allah Taala. Selalu selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama dia hati yang lembut para jemaah sekalian. Tu dia. Yang kedua pula dijelaskan apa? Malas mengerjakan ketaatan. Kalau orang tu apa? Dia kalau terlalu banyak sangat makan, dia malas untuk mengerjakan ketaatan. Malas mengerjakan ketaatan apa? Ya malas ibadah. Sembayang malas, ngaji Quran malas, selawat malas, zikir malas, ya, dan sebagainya lah para jemaah sekalian. Lazy dia. Ni dia. Yang ketiga pula, kurang bertenaga untuk ibadah. Kurang tenaga. Ni banyak makan ni patut apa? Orang banyak makan ni patut dia strong, dia kuat. Tak ada para jemaah sekalian. Apa pasal? Bila orang banyak makan dia dah berat dah. Nak bergerak pun tak boleh para jemaah sekalian. Perut dah sakit, nafas sesak. Allahu Akbar. Tengok para jemaah sekalian. Betul apa kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Seterusnya diperjelaskan apa? Lemah fahaman di dalam ilmu pengetahuan. Betul para jemaah sekalian. Sangat-sangat betul. Ya, sangat-sangat betul para jemaah sekalian. Orang yang kuat makan, ya, dia punya ilmu pengetahuan ni, dia apa? IQ dia low sikit para jemaah sekalian. Maksud saya IQ low tu apa? Kalau dia belajar, dia kalau hafal lambat masuk sebab dia kenyang.
Seharusnya dia lapar para jemaah sekalian. Dia kalau dah dapat hafal, dia kalau dah faham, okeylah, tak apa. Ini tak faham, lepas tu dia kuat makan, cannot, para jemaah sekalian, susah, tak boleh. Yang kelima, orang yang apa? Suka sangat, banyak sangat makan. Apa? Kurang kebijaksanaan. Kurang kebijaksanaan tu apa? Bijaksana berarti apa? Kurang pandai. Dia not clever, para jemaah sekalian. Not genius. Dia kalau nak buat sesuatu selalu dia tak fikir panjang. Ini dia para jemaah sekalian. Yang keenam, kurang rahmat dan belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Orang yang apa? Suka ikut hawa nafsu, makan banyak sangat, dia isi perut dia, walaupun barang makan tu adalah barang makan yang halal, minuman tu adalah minuman yang halal. Macam ni lah dia para jemaah sekalian. Sebab apa? Dia kuat makan, dia pentingkan diri dia sendiri, dia makan dia. Orang lain lapar pun dia tak mau tahu. Betul ke dosa? Ini Habib Abdullah Haddad cakap dekat dalam kitab dia ni. Seharusnya bila kita dapat barang makan, dapat rezeki, kita kongsi sama-sama para jemaah sekalian. Ada keterangan memperjelaskan apa? Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita apa saja yang kita makan. Cuma 3 macam makan yang Allah Taala takkan tanya kita. Apa tu? Satu, bila kita makan dengan tamu. Kita ada orang datang, kita ada guest. Kita datang, kita makan dengan guest. Makan dengan tamu. Nombor 2, para jemaah sekalian, makan dengan apa? Makan dengan apa? Makan dengan family. Mak, bapa ataupun anak, mak duduk menantu, duduk sama-sama makan dengan family. Nombor 3 apa para jemaah sekalian? Makan dengan tamu, makan dengan family. Nombor 3 adalah apa? Tatkala dia berbuka dan dia bersahur. Ini 3 macam makan yang tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala, yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selainnya semua ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini dia para jemaah sekalian, ditanya macam mana? Yalah, Allah Ta'ala tanya daripada mana kau dapat barang makan ni. Habis kau makan orang lain bagaimana? Apabila kalau kita ikut ilmu tasawuf betul-betul, bila kita makan orang lain dapat bau, kita kalau tak kasih sikit barang makan kita, itu tandanya kita bukan orang yang syukur, dan itu tandanya kita bukan orang yang bertakwa. Tengok para jemaah sekalian, apa yang dijelaskan dia. Hati-hati kita para jemaah sekalian, Yang ketujuh, sayang untuk menghulurkan bantuan kepada orang-orang yang perlu dan berhajat. Senang cakap apa? Kalau bahasa kasar kita bilang apa? Lokek. Minta maaf lah para jemaah sekalian, ini kita nak kena hati-hati ni. Nak kena jaga ni para jemaah sekalian, baik. Jika seseorang itu sentiasa membiasakan dirinya berleluasa dengan makanan dan minuman sekehendak hawa nafsunya, dan selalu membiarkan dirinya makan hingga kekenyangan, dikhawatiri kelak ia akan terjerumus ke dalam yang haram dan yang syubhat. Macam mana ni Ustaz? Padahal dia makan, dia minum semua apa? Makanan dan minuman yang halal. Macam mana pula boleh terjerumus kepada yang haram ataupun boleh terjerumus kepada yang syubhat? Sebab apa para jemaah sekalian? Bila dia makan, berarti dia mengikuti hawa nafsu dia. Jadi bila dia dalam bila dia mengikuti hawa nafsunya, dikhawatirkan. Dikhawatirkan para jemaah sekalian. Apa dia? Pada suatu saat dia tak dapat kawal hawa nafsunya. Jadi bagaimana? Yang halal pun dia makan, yang haram pun dia makan, yang syubhat pun dia makan. Tengok para jemaah sekalian. Kita kena hati-hati. Tak boleh suka-suka para jemaah sekalian. Zaman sekarang ni kadang-kala minta maaf lah para jemaah sekalian, bukan saya nak mengata ke, bukan saya nak apa, tidak, minta maaf lah para jemaah sekalian. Zaman saya kecil-kecil dulu, jarang kita dengar nama-nama barang makan yang baru-baru. Kita selalu dengar apa?
Oh, orang ni jual apa? Oh, dia jual mutabak. Orang ni jual apa? Oh, dia jual nasi goreng. Mana-mana kita pergi, gitu-itu juga tau. Tapi sekarang punya barang makan, para jemaah sekalian, macam-macam nama, macam-macam bentuk, macam-macam rupa, macam-macam warna. Kadang-kala bab halal haram pun tak dijaga. Tengok, dulu kita tahu apa para jemaah sekalian? Yang kita tahu adalah kentang goreng saja, yang disebut dengan French fries. Mana kita tahu French fries? McDonald lah. Tapi pula semenjak kebelakangan ini, beberapa tahun ini para jemaah sekalian, ya, tahun lalu dengan tahun ini tak ada bazar. Kalau ada bazar, pasti ada orang jual apa tahu? Satu biji kentang, nanti dia tarik, lepas tu dia cucuk lidi, lepas tu dia goreng para jemaah sekalian. Tengok, berubah kan? Ya, lepas tu apa? Mesti dia ada jual sotong goreng, dia ada jual. Dulu jarang kita dengar benda-benda ni semua. Bukannya saya anti pada makan ni, tidak. Perlu untuk kita faham para jemaah sekalian. Walaupun dia barang makan yang tak pernah kita dengar, minuman yang tak pernah kita dengar, tetapi kita mahukan barang makan tersebut, minuman tersebut adalah halal. Ya, bukan haram. Ustaz, kentang pun kita nak tahu halal ke haram ke Ustaz? Ya, kentang pun boleh tahu halal haram. Macam mana kentang halal haram Ustaz adalah? Ya, bukan dia macam ayam ke daging. Ya, kentang kalau apa? Dia curi kentang. Orang punya kentang dia curi, lepas tu dia jual, kan haram hukum macam tu. Tengok apa? Kentang tu haram. Tu dia pada. Haram bukan hanya haram yang dimaksudkan di dalam kitab Habib Abdullah Haddad ni, haram yang seperti apa yang kita tahu. Itu pun kita nak kena jaga juga. Tak boleh main suka-suka para jemaah sekalian. Begitulah dia. Kena jaga kita, ya. Kena jaga kita para jemaah sekalian, ya. Ini bab makan ni kita kena jaga. Sebab apa para jemaah sekalian, ya? Bila dia masuk ke dalam perut kita ni, dia akan menjadi darah daging kita. Bila dia masuk dalam perut kita, dia kena apa? Dia jadi darah daging kita. Maka apa yang kita masukkan ni perlu tahu. Saya pernah diceritakan para jemaah sekalian, di Kota Tarim dulu, ya, lupa saya nama Habib ni, ya. Beliau ni dididik oleh orang tuanya ini hanya makan barang makan yang halal saja. Dia tak makan barang makan yang syubhat, apalagi haram. Maka pernah satu ketika para jemaah sekalian, ini Habib ni, saya lupalah dia punya nama lah para jemaah sekalian, ya, diundang untuk makan tengah hari ataupun makan malam di rumah orang lain, tapi di luar Kota Tarim, ya. Jadi dia pun pergilah para jemaah sekalian. Bila dia pergi, adat orang Arab di para jemaah sekalian, bila ada orang datang, dia mesti apa? Dia mesti dahulukan stanggi ataupun kayu gaharu yang wangi-wangi, dia bakar biar ruangan tu wangi. Lepas tu nanti dia keluarkan apa? Dia akan keluarkan air sejuk dan kurma. Ya. Jadi bila Habib ni nampak kurma satu dulang, Habib ni minta apa? Minta aku tiga piring, dia bilang. Jadi tuan rumah pun mendatangkanlah 3 piring. Jadi Habib pun memilih kurma yang ada dekat dalam dulang ni, Habib taruh di 3 piring. Bila dah taruh di 3 piring, Habib pun jelaskan apa? Ni piring yang pertama, jangan makan, katanya. Sebab kurma ni haram. Piring yang kedua, dia jelaskan apa? Ini pun kalau boleh, jangan makan. Sebab kurma ni syubhat, katanya. Yang piring nombor 3 ni, ini makan. Sebab kurmanya halal. Jadi orang pun tanya, Habib, macam mana Habib boleh tahu ini kurma haram, ini kurma syubhat, ini kurma halal? Apa kata Habib? Bila aku pegang kurma tu, ibarat seperti aku pegang bara api. Berarti kurma tu haram. Aku pegang lagi satu kurma, urat-urat dekat tangan aku dia semua menggeletar.
berarti kurma ni syubhat. Aku pegang lagi satu, sedap aku pegang dia, nikmat. Jadi ini kurma halal. Orang tanya lagi, macam mana Habib boleh tahu ni? Ini boleh panas, macam bara api, ini urat menggeletar. Ya? Macam mana ni Habib? Habib pun jelaskan apa? Dari kecil sampai sekarang, orang tuaku tak pernah kasih aku barang makan yang syubhat dan apatah lagi yang halal. Apatah lagi yang haram. Aku hanya makan barang makan dan hanya minum yang halal saja. Tengok para jemaah sekalian. Membekas tau. Orang yang makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, dia membekas kepada diri dia. Ada kesan pada diri dia para jemaah sekalian. Ada kesan pada diri dia. Jadi begitu juga kalau orang yang makan barang makan yang haram, minum minuman yang haram, ada kesan pada diri dia juga. Dia makan yang syubhat pun ada kesan pada dirinya juga. Dia makan yang halal terlalu banyak sangat pun, mengikuti hawa nafsunya pun ada kesan pada dirinya. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Kita kena hati-hati. Kadang-kala kita apa? Okeylah, bismillah lah, tawakal ala Allah lah, no problem lah. Padahal very big problem tu para jemaah sekalian. Tak boleh suka-suka. Tengok para jemaah sekalian, ya. Tak boleh suka-suka para jemaah sekalian, ya. Kena hati-hati kita. Baik para jemaah sekalian, apa lagi dijelaskan oleh Habib Abdullah Haddad di dalam kitab Nasihat Agama? Dijelaskan, berkata Hujjatul Islam, iaitu apa? Imam Ghazali rahimallahu taala. Apa kata dia? Diperjelaskan, ya. Perut yang kenyang dari yang halal adalah punca segala kecelakaan. Saya ulang sekali lagi. Berkata Imam Ghazali rahimallahu taala, Fatimatu Zahra tak maaf Pak jemaah sekalian, ya. Top upkan hot water. Ni air jangan buang, top upkan hot water. Tak maaf para jemaah sekalian, ya. Berkata Imam Hujjatul Islam, iaitu Imam Ghazali rahimallahu taala, perut yang kenyang dari yang halal adalah punca kecelakaan. Tengok, perut yang kenyang dari yang halal, perut yang kenyang diisi barang makan minuman yang halal, punca segala kecelakaan. Kalau dah kenyang tu, berarti apa? Terlalu kenyang sangat, macam-macam dia makan. Buka puasa, nasi saja 5 macam, mi saja 5 macam, ya Allah, air saja 5 macam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walhasil air, thank you, walhasil air, minuman dan makanan tu semua halal. Tapi apa? Para jemaah sekalian? Punca kecelakaan. Kalau sudah halal itu punca kecelakaan, tengok apa katanya. Apatah lagi jika dikenyangkan perut itu dengan yang haram. Tengok apa jemaah sekalian. Halal dikenyangkan dengan yang halal, kecelakaan. Apatah lagi dikenyangkan dengan yang haram. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Pernah satu ketika dulu para jemaah sekalian, dululah, ya, waktu saya masih ada anak satu masih, ya. Jadi kita jalan-jalan para jemaah sekalian, sampailah kita dekat Laut East Coast ni, ya. Laut East Coast dekat Marine Parade ni para jemaah sekalian, ya. Kan ada hawker center kan, dia jual sate lah, dia jual apa kan, ya. Jadi saya, isteri saya dengan anak saya Fatimatu Zahra, kita pun makan, ya.
Bila makan, dekat sebelah meja kita ada orang kita, para jemaah sekalian. Orang Melayu kita, tapi semua budak-budak muda. Ya, budak-budak muda. Bila kita tengah makan, tahu-tahu budak-budak muda ni, ya, ada orang hantar makan yang mana barang makan tersebut adalah apa? Adalah barang makan yang dijual oleh bukan orang Islam, orang Cina. Setelah itu datang air lagi, para jemaah sekalian. Air apa, para jemaah sekalian? Air yang mana airnya itu ada gambar harimau dengan pokok kelapa. Harimau cap pokok kelapa. Tiger beer lah, para jemaah sekalian. Ya. Jadi bagaimana? Anak saya pun cakap, Baba, orang tu orang Islam tapi dia minum bia. Ya. Akhirnya mungkin diorang terperasan, ya. Ada sebab saya pakai songkok, ya, pakai jubah, kita duduk lah situ makan, ya. Akhirnya apa? Saya dengar diorang cakap, kita pindah, ya. Ada budak kecil lah, biar ada tengok tak sedap lah nak minum gini lah. Kita pindah tempat lain lah, kata. Jadi diorang tu kira macam rasa freedom sikit lah nak minum, ya. Ada saya dengan pakai songkok, mungkin diorang kekok sikit lah nak minum. Tahu-tahu kawan dia cakap apa? Biarlah, tak apa lah. Yang penting kita minum apa? Bukannya mabuk. Kalau mabuk baru haram. Aku pun tahu juga agama dulu. Tengok para jemaah sekalian. Tengok. Ni bukan tahu agama, ini tak tahu langsung agama. Ini kita kena hati-hati, be careful para jemaah sekalian. Tak boleh suka-suka hati kita, para jemaah sekalian. Jaga makan minum kita ni, jaga para jemaah sekalian. Sebab apa yang kita makan, dia berbekas, dia berkesan kepada diri kita. Berkesan kepada diri kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memperjelaskan lagi di dalam kitab beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala abnu adama wi'aan syarran min batnih hasbubni adama luqaymatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafsih. Apa artinya? Tiada suatu tempat yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih mencelakakan daripada perutnya. Fahamlah kita apa maksudnya tu, ya? Memadailah untuk anak Adam tersebut, manusia itu, beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang. Untuk menegakkan tulang belakangnya. Maksud tulang belakang di sini apa? Cukuplah dengan makan yang ala kadar, yang penting untuk menahan kelaparan. Tak perlu makan sampai terlebih kenyang. Terlebih kenyang tu apa? Dah kenyang makan juga. Tu dia. Jika itu tidak boleh dipertahankan, maka hendaklah dibagi kepada 3. Ya. Bagi pada 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk pernafasan. Berarti apa? Awak makan, bukan tak boleh makan. Jangan sampai makan terlalu kenyang sangat. Kalau boleh makan tu apa? Kita bagi 3, kata Nabi SAW. Ya. Makan, okey, dah rasa kenyang, stop. Minum, okey, cukuplah minuman ni, okey. Yang lain, tenang, relax. Maksud relax di sini adalah apa? Untuk kita beramal ibadah. Baik amal ibadahnya urusan dunia
ataupun amal ibadahnya urusan akhirat. Apa amal ibadah urusan dunia? Ya awak pergi kerja, cari nafkah untuk diri sendiri, cari nafkah untuk ayah dan ibu, cari nafkah untuk anak dan isteri. Itu kan urusan dunia. Baik awak kerja duduk dalam ofis ke, ataupun awak kerja di bawah terik matahari, kan kerja namanya tu. Apatah lagi urusan ibadah, urusan Allah. Allahu Akbar. Dan sebagainya. Itu dia. Maka ni kita jaga para jemaah sekalian. Dan diriwayatkan ya dari Nabi SAW bahawa baginda berkata, syiraru ummati, ya Allah. Ya, syiraru ummati berarti apa? Tengok dia artikan, sejahat-jahat umatku allazina ghuddu bin na'im, ialah mereka yang senantiasa mengisi perutnya dengan berbagai makanan yang lazat-lazat. Berarti sejahat-jahat umatku tu apa? Maksud sejahat-jahat umatku tu apa? Umat Nabi yang tak baik, yang jahat adalah apa? Senantiasa mengisikan perutnya dengan makanan yang sedap-sedap. Yang tak sedap dia tak nak makan. Kalau sedap dia makan banyak. Wa nabatat alaihi ajsamuhum, dan batang tubuhnya pula bertambah dengan serba kemewahan. Batang tubuhnya maksud batang tubuhnya bertambah dengan serba kemewahan tu apa para jemaah sekalian? Ya, dirinya itu. Kemewahan yang dimaksudkan, kemewahan salah satu daripadanya dah cukup makan satu piring, dia makan lagi 2 piring. Kemewahan lagi apa? Dari segi pakaian dia. Kemewahan lagi dia apa? Dan begitulah dia para jemaah sekalian. Tak apalah. Saya dah lama makan dekat hawker center lah. Kali ni saya tak nak makan kat hawker center. Saya nak makan dekat dalam hotel, 5-star hotel. Book tiap-tiap hari, saya punya breakfast, saya punya lunch, saya punya dinner. Saya nak makan dekat breakfast, saya nak makan dekat Carousel. Lunch saya nak makan dekat mana? Saya nak makan dekat Aquamarine, ya. Yang dinner saya nak makan dekat cari saya spicy foods lah, ya. Spicy food. Okey. Mustafa Center punya rooftop. Wah, bookkan tempat. Everyday saya nak gini. Oh yo. Tengok. Ya. Dan dia nak makan special. Apa salahnya kalau kita makan? Boleh nak makan sedap tu, boleh. Ayam, daging, ikan, seafood, apa nak. Tapi ala kadar. Dan apa salahnya kalaupun dia nak makan yang lazat-lazat, yang sedap-sedap, yang mahal-mahal, jangan makan seorang. Tapi apa? Ajak mungkin, ya, kalau dia bos, hari ini staff semua, berapa orang staff? 10 orang. Okey, hari ini balik kerja semua dinner, ya, saya nak belanja. Kalau awak bos, apa salahnya? Ya, sekali-sekali makan, cari orang-orang susah, anak-anak yatim, fakir miskin, belanja diorang makan. Apa masalahnya? Tapi itulah dia. Kalau orang dah macam gini, dia dah lupa semua. Sebab apa? Dia ikut hawa nafsu. Tengok awal-awal tadi bab ini, Imam Abdullah Al-Haddad telah menasihatkan kita hawa nafsu. Wa innama himmatu ahadihim alwanu ta'am wa alwanu thiyab. Hanya saja ingatan mereka ialah aneka hidangan makanan, aneka corak pakaian, wayatashaddaquna fil kalam, dan mereka sering meninggi diri apabila berbicara. Ini sejahat-jahatnya umat Nabi SAW. Kena hati-hati para jemaah sekalian. Sebab dia mampu nak makan barang makan yang lazat, dan dia mampu nak menggunakan benda-benda yang mahal-mahal, mewah-mewah. Ya, akhirnya bagaimana?
Dari segi makanan dia, dia nak makan semua apa? Kalau daging, premium. Kalau ikan, premium. Pinggan mangkuk dia semua, dia nak yang bagus-bagus, mahal-mahal. Gelas cawan dia semua, no, plastik tak main. Ya, plastik tak ada. Saya punya mau bagus punya, ya, mahal punya. Kita ingat tak satu orang nama dia Qarun? Dalam Al-Quran disebut Qarun. Ya, bahasa Melayu sebut apa? Bukan Qarun, tapi apa? Karun. Disebut harta karun. Tu dia. Apa jadi pada orang tu yang nama dia Qarun? Dengan dia dan harta dia sekali, Allah belah bumi, Allah telan macam tu. Kalau dia bercakap, Rasulullah jelaskan, mereka sering meninggikan apabila berbicara. Meninggikan tu apa? Para jemaah sekalian, bangga dengan diri, sombong dengan diri, riak dengan diri. Macam mana kita nak ubat macam ini para jemaah sekalian? Balik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita? Bagaimana Nabi kita? Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah pernah satu ketika balik ke rumahnya dan dibuka pintu oleh isterinya Sayyidatina Fatimah. Akhirnya beliau memperjelaskan kepada isterinya, hari ini hari raya, aku baru balik daripada solat Eid. Maka keluarkanlah apa yang ada, sebab ini hari raya. Maka dikeluarkan oleh Sayyidatina Fatimah satu mangkuk yang kecil dan diletakkan di atas meja, dan tatkala dibuka oleh Sayyidina Ali, ternyata dan dirasa oleh Sayyidina Ali, ternyata dalam mangkuk tersebut, ini hari raya tau para jemaah sekalian, tidak seperti rumah kita. Macam mana pun rumah kita, baik kita orang yang berada ataupun orang yang low income family, pasti ada makan rumah kita. Walaupun tak banyak, walaupun tak mewah, pasti ada makan. Tapi ini rumah siapa? Siapa ini Sayyidatina Fatimah? Siapa Sayyidatina Fatimah? Sayyidatina Fatimah adalah anak Nabi SAW, putri Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Siapa Sayyidina Ali? Sepupu dan menantu Nabi SAW, yang pada hari raya pertama Yaumul Eid, di rumahnya hanya ada garam. Hanya ada garam. Hanya ada garam. Sedangkan rumah mereka adalah rumah Baitun Nubuwah,
rumah yang diisi dengan madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka buang para jemaah sekalian, sifat yang boleh merosakkan diri kita, merosakkan akhlak kita, melemahkan ibadah kita, menggoyangkan iman kita, walaupun ia berasal daripada perkara yang benar atau perkara yang halal, tetapi kalau boleh rosakkan diri kita, kita boleh minta sama Allah Ta'ala, berdoa kita minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta rezeki dari langit turunkan, rezeki dari bumi keluarkan, rezeki yang jauh dekatkan, rezeki yang sikit banyakkan, rezeki yang haram kalau boleh tukarkan kepada rezeki yang halal, rezeki itu kalau datang dari sebelah kiri, datangkan dari sebelah kanan, dan sebagainya. Boleh kita minta rezeki seperti ini, boleh. Tetapi juga mintalah kita pada Allah Ta'ala. Sekiranya kalau kita diberikan rezeki, kita akan lupa pada Allah Ta'ala, maka minta pada Allah Ta'ala agar Allah cukupkan rezeki kita. Sebab itu para alim ulama tidak pernah meninggalkan dua macam solat sunat, iaitu solat sunat isyraq dan solat sunat duha. Kerana dua solat ini merupakan satu ibadah yang dijelaskan da'bus salihin, yang dicintai, yang disukai oleh orang-orang soleh. Kita yang melaksanakan solat demikian, pahala dia bagaimana? Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita. Ya, tak perlu kita bimbang dengan rezeki kita. Allah cukupkan rezeki kita. Maksud cukupkan di sini apa? Iaitu Allah berkatkan rezeki kita. Maka jangan kita khawatir para jemaah sekalian. Dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri, kita minta agar dicukupkan dan diberkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dicukupkan dan diberkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa insya-Allah kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan dipayung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atwalun nas shib'an fid dunya wa atwaluhum ju'an fil akhirah. Orang yang terlalu kenyang di dunia akan terlalu lapar di akhirat. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Dia terlalu kenyang, jadi bila dia terlalu kenyang, begitulah dia sifat-sifat yang tidak baik yang dijelaskan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mana dia nak apa? Dia nak mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan di dunia dia tidak mampu untuk mengemban tugas yang Allah Ta'ala amanahkan kepadanya. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man kana hammuhu ma yadkhuluhu man kana hammuhu ma yadkhulu batnah kana qimatuhu ma yakhruju minha. Siapa yang ingatannya semata-mata untuk mengisi perut saja, maka harganya samalah dengan apa yang keluar daripada perutnya. Ya,
Siapa yang ingatannya semata-mata untuk mengisi perutnya saja, ingatan dia apa? Yang penting aku nak makan ni, aku nak makan ni. Yang penting aku seorang je kenyang, aku nak ni, aku ni. Jadi bagaimana? Bila dia keluar pun samalah harga dia seperti dia makan. Berarti apa para jemaah sekalian? Apa yang dia makan itu tidak memberikan faedah bagi dia. Orang makan, minum, berpakaian agar supaya kita dapat beribadah pada Allah Taala. Tapi dia makan, dia minum, dia berpakaian, dia tak dapat nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa faedahnya ini? Maka tidak ada faedah sama sekali. Lantaran itu para jemaah sekalian, setiap mukmin, iaitu orang yang beriman, harus menahan diri dari segala macam kehendak hawa nafsu sebagai menunjukkan iffah dan qanaah. Apa itu iffah dan qanaah? Rasa puas dan memadai dengan sedikit. Cukuplah, alhamdulillah. Ya, tak perlu kita banyak-banyak. Dan kezuhudan di dunia. Ya. Dan zuhud di dunia. Tak perlulah kita nak pakai sampai nak pakai mahal-mahal, tak, not worth it para jemaah sekalian. Not worth it. Ya, not worth it. Tak perlu. Kerana apa tak perlu? Takut nanti bila kita pakai, kita pula apa? Lupa diri. Ya. Sebab itu boleh kita nak jadi orang kaya, ya silakan. Silakan. Dari orang kaya dari segi harta, juga jadi orang kaya dari segi ilmu, pengetahuan, boleh, tak jadi masalah. Tapi mintalah kepada Allah Ta'ala, kita kaya harta, tapi harta tersebut adalah cukup dan berkat. Minta juga pada Allah Ta'ala, kita kaya dengan ilmu pengetahuan, alim kita, pandai kita, ulama besar kita, tetapi jadikanlah ilmu kita itu ilmu yang berkat. Ada orang alim, pandai, dia kalau bercakap sedap cakapnya, tapi barakahnya tak ada. Barakahnya tak ada. Kenapa barakahnya tak ada? Sebab dia sombong dengan ilmunya. Dia sombong dengan apa? Gelarannya yang orang panggil dia sebagai seorang alim, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang syekh, sebagai seorang yang soleh dan dia sombong. Akhirnya bagaimana para jemaah sekalian? Haba'an manthura, dijelaskan. Apa maksud haba'an manthura? Debu yang terbang, tak ada apa-apa, tak ada benda apa-apa pun. Tak ada benda apa-apa pun para jemaah sekalian. Pernah satu ketika ada seorang ulama besar ini, sangat besar ulama ini. Dalam majlisnya ribuan orang yang datang. Maka sebelum dia mulakan majlis, dia perintahkan anaknya untuk naik. Dia perintahkan anaknya ataupun anak muridnya untuk apa? Untuk mulakan majlis. Ya, orang ni pun apa? Anaknya ke ataupun anak muridnya mulakan majlis. Dengan beliau berceramah, menyampaikan pengajian itu dan ini, sedap pembicaraannya. Tetapi akhirnya dia penat, dia pun berhenti dan dia pun masuk ke rumah. Bertemu dengan gurunya, bertemu dengan ayahnya, memperjelaskan apa? Sungguh menyesal aku mulakan majlis. Kenapa? Setiap apa yang aku cakap sudah ada di sini dan aku mampu mengeluarkannya, tapi hanya segelintir saja orang yang dengar. Maka ayahnya, gurunya ini tunduk diam. Akhirnya tibalah waktunya, ya, ayahnya atau gurunya ini jalan keluar untuk menyampaikan apa, untuk mula memimpin majlisnya. Apabila orang ini naik ke tempat yang dia nak duduk, bila dia naik, ribuan orang ini semua senyap diam, tak berkata apa pun. Semua menumpukan pemerhatian matanya kepada orang ini. Bila dah sampai di atas, orang ini hanya mengeluarkan 3 perkataan. Perkataan pertama, beliau mengucapkan,
La ilaha illallah. Terdiam orang semua. Tidak satu pun yang bersuara. Suasananya sunyi, sepi. Disebut sekali lagi, La ilaha illallah. Ada yang nangis, ada yang teriak pekik, Allah pekik. Disebut lagi sekali, La ilaha illallah. Ada yang pingsan, ada yang terduduk terus, ya. Ada yang bukan pingsan, bukan terduduk, tapi mati pada seketika itu juga. Akhirnya beliau baca doa yang ringkas dan beliau turun. Selesai dah majlis tersebut. Orang semua tanya, tadi ni anak muda ini naik, dia ceramah dengan begitu sekali, hebat ceramahnya, tapi hanya segelintir saja orang yang dengar. Tetapi engkau, wahai Tuan Guru, bila engkau naik, cukup dengan kau sebut 3 perkataan dia jadi begini. Ini apa, Tuan Guru? Apa katanya? Kita hidup di dunia biar, kalau dalam bahasa Melayu gini, kita hidup di dunia biar sederhana para jemaah sekalian. Dari segala macam urusan, sederhana. Sebab Nabi SAW mengajarkan kita apa? Khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Dia tak terlalu banyak, tak terlalu tinggi, tak terlalu, ataupun tak terlalu rendah, tak terlalu teruk, tak terlalu. Siapa orang ini yang hanya mengeluarkan 3 perkataan? Yang diceritakan, apabila terjadi peperangan, bom jatuh di makamnya tidak meletup. Tidak meletup. Sampai sekarang makamnya utuh. Ada. Siapa ini? Raja dari segala wali di zamannya. Sultanul Auliya. Al-Qutbur Rabbani wa Ghawthillahis Samadani, Sayyidina Syekhi Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu warḍa'an. Ni para jemaah sekalian, 3 kali dia sebut La ilaha illallah. Fahakadha para jemaah yang dirahmati Allah. Ni dia. Perlu ada sifat iffah, perlu ada sifat qanaah dan zuhud di dunia. Tegasnya, ya, kata Habib Abdullah Haddad, tegasnya, jika ia hendak makan, memadailah dengan yang ada. Dia bukan masalah cerewet tau, tidak. Apa yang ada, okey, syukur pada Allah Ta'ala. Kalau hari ni setakat makannya nasi dengan ikan goreng dengan satu macam lauk, okey, alhamdulillah. Tak perlu banyak-banyak lauk, tak perlu. Mesti ada sifat qanaah, zuhud. Tidak sampai terlalu kenyang, itu dia. Tak perlu kenyang-kenyang para jemaah sekalian. Tak perlu kenyang-kenyang. Sebab itu apa? Salah satu sunnah dari Nabi SAW, bila kita makan, macam mana para jemaah sekalian makan? Sunnah Nabi SAW bukan dengan tangan kanan. Dia tangan kanan tu sudah mesti baca doa segala macam, ya. Tapi Nabi SAW sunnahnya makan tu apa? Makannya tu satu dulang, ramai-ramai makan. Biar satu dulang itu, ya, orang bilang, oh ini satu hidang 4 orang, tak apa. Sampai 5, 6 orang, 7 orang pun tak apa, silakan, jom ramai-ramai makan. Seharusnya begitu para jemaah sekalian. Seharusnya begitu. Tapi zaman sekarang orang dah tak suka makan macam itu. Orang tak suka makan macam itu. Orang suka makan apa? Piring, senduk taruh kat piring. Ini bahagian aku. Ngap.
hendaklah ia memakan daripada apa yang telah tersedia di hadapan mata dari makanan yang halal tanpa mencari makanan yang lebih enak rasanya ataupun yang sesuai dengan kehendak seleranya. Berarti apa? Apa yang ada dekat dengan dia tu makan. Yang jauh-jauh tak perlu, jangan. Ya, jangan. Duk makan apa yang ada. Melainkan kalau orang tu angkat, nah ambil ni, baru kita ambil. Tak perlu kita nak tu apa tak sini. Jika ia memilih yang kurang sedap atau lebih mudah disediakan, maka itu adalah lebih baik dan lebih dekat kepada takwa, dan tidak pula sukar untuk menyediakannya. Walaupun yang ada dekat dengan dia tu, alamak, ini aku tak favourite, tak sedap, ambil sedikit, jangan ambil banyak. Kalau orang, ini silakan, daging ni, okey, silakan ambil. Walaupun sedap, walaupun favourite ni, jangan terlalu banyak-banyak. Cukup satu sudu, okey. Cukup sekeping, okey, taruh. Tambah lagi sekeping, tak apa, nanti. Kata. Ia juga menjadi lebih jauh dari yang biasa yang dikehendaki oleh nafsu. Dan samalah seperti makanan para salafus salih. Begitu dia. Salafus salih iaitu apa? Ulama-ulama dahulu kala. Begitu cara makannya. Salah satu ciri-ciri para alim ulama dahulu, bila mereka makan, mereka cepat bersyukur pada Allah Ta'ala. Saya diceritakan para jemaah sekalian, diceritakan oleh para alim ulama di tanah air kita, Singapura ini, dahulu kala katanya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi, yang makamnya di Palmer Road, makam Habib Nuh tu, Habib Nuh, katanya beliau tu dulu pernah dijemput oleh orang untuk makan ke rumah. Maka beliau datang. Jadi orang tuan rumah itu pun mengeluarkan kurma. Maka Habib Nuh pun panggil siapa-siapa yang ada dekat dalam rumah tu, dipanggil. Dia bagi kurma tu kepada orang-orang semua. Setelah dia bagi, dia bilang, silakan makan. Bila dah makan semua, dia tanya dengan orang-orang ini, sedap tak kurma tadi? Sedap, Habib. Maka dia tanya, awak makan berapa banyak? Oh, saya makan 5 biji. Yang awak makan? Oh, saya makan 10 biji. Oh, saya makan 1 biji. Oh, saya makan 3 biji. Kata Habib Nuh, apa? Ada wuduk tak semua? Ada. Yang makan 10 biji, sembahyang sunat 10 rakaat. Yang makan 5 biji, sembahyang sunat 5 rakaat. 5 kali lah sembahyang sunat. Yang makan 3 biji, sembahyang 3 kali. Sembahyang sunat 3 kali. Yang makan 4 biji, sembahyang 4 kali. Yang makan 1 biji pun, sembahyang 1 kali. Maka mereka tanya, kenapa kena begini? Sebab kalian sudah dapat merasakan sedap makan tersebut. Bila dapat merasakan sedap, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sujud syukur, solat sunat, berterima kasihlah pada Allah Taala. Ini cara orang dulu-dulu, para jemaah sekalian. Dari segi makanan saja mereka solat. Zaman sekarang, bilakah orang itu akan sujud pada Allah Ta'ala? Bilakah orang itu akan minta pada Allah Ta'ala? Bilakah orang itu akan berdoa kepada Allah Ta'ala? Apabila orang itu tertimpa musibah, apabila orang itu tertimpa kesusahan, apabila orang itu tertimpa sakit, barulah mereka mau ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering, Rasulullah SAW sendiri sering membiasakan makannya dari tepung syair. Tepung syair adalah tepung yang tidak diayak, jadi dia kasar, para jemaah sekalian. Tepung itu diuli dan dibuat roti tanpa diayak terlebih dahulu, kerana ayak tepung itu baru ada di masa kebelakangan ini. Di samping itu, ada kalanya makanan Rasulullah SAW serta keluarganya hanya merupakan kurma dan air sahaja. Dan keadaan ini berlaku berbulan-bulan. Tidak pernah dapur rumahnya Rasulullah SAW berasap. Maka kita banyak-banyak syukurlah, para jemaah sekalian.
Banyak-banyak syukur kita pada Allah Ta'ala. Banyak-banyak terima kasih pada Allah Ta'ala. Rumah kita pasti, di dapur kita pasti ada barang makan. Walaupun tak banyak, tapi pasti ada barang makan. Bayangkan kalau rumah kita hanya setakat, kalau dekat sini dia jelaskan apa, kurma dan air. Bayangkan kalau dekat rumah kita hanya ada biskut kering dan air putih saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Maka banyak-banyak syukur pada Allah Ta'ala. Negeri lain kena musibah perang, kena musibah penyakit, kena musibah pandemik seperti sekarang, susah mau dapat barang makan. Negeri lain terkena musibah musibah gempa bumi, musibah banjir, musibah hujan selebat-lebatnya, hancur segala-gala, banyak orang mati. Tapi negeri kita alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pandemik COVID-19 sempat sekejap rakyat bingung sikit saja. Kerana apa? Masuk di khabar berita bahawasanya negara Malaysia akan tutup perbatasannya gara-gara pandemik. Kan ada kan masuk kan? Orang kecoh, takut barang makan tak masuk. Penuh di pasar, penuh di shopping center, penuh di supermarket. Beli macam-macam barang, takut tak ada makan. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana ni para jemaah sekalian? Kita para jemaah sekalian, guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, di dalam salah satu ceramahnya hari Khamis malam Jumaat, majlis maulid di Darul Mustafa, salah satu daripada ceramahnya beliau memperjelaskan apa? Sudah cukup kalian mempunyai teknologi yang canggih di negeri masing-masing. Sudah cukup sudah kalian mempunyai hospital, doktor, obat-obatan yang paling canggih. Dan sudah cukup usahanya kalian untuk dalam keadaan COVID-19 dan sebagainya ini. Perlu kalian ingat, usaha yang paling murni, yang paling perlu diutamakan adalah apa? Usaha kepada Allah. Maka syukur kita di negeri kita, ya, tak pernah kurang barang makan. Walaupun harga barang naik sikit, tapi masih lagi di dalam kadar berkemampuan untuk kita membelinya. Maka cukup, maka bersyukur pada Allah Ta'ala, ya. Terima kasih pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Walaupun ya, terganggu, mana-mana sektor pun terganggu, ya, bisnes semuanya terganggu, baik urusan dunia ataupun urusan agama, semua terganggu. Baik yang minta maaf lah para jemaah sekalian, kebiasaan orang bisnes bawa Grab, bawa teksi, okey, income-nya bagus, ya, berniaga, income-nya bagus. Minta maaf para jemaah sekalian, ustaz dan ustazah mengajar sana sini, okey, bagus, tapi gara-gara pandemik semuanya pop cut semuanya. Perlu diadakan secara online. Bila secara online, pandai-pandailah, ya. Kalau ada orang kalau ada ihsan mungkin dia di pay now ke transfer ke bagaimana ke. Minta maaf lah para jemaah sekalian. Perlu kita balik pada Allah. Balik pada Allah. Minta pada Allah. Sebut itu nama Allah. Angkat tangan kita munajat pada Allah. Jangan kita ketepikan Allah. Minta pada Allah. Ini kudrat dan takdir, iradatnya Allah Ta'ala. Balik pada rukun iman. Balik pada rukun iman. Sudah perlu untuk kita balik pada Allah Ta'ala. Serahkan diri kita.
bulat-bulat bertawakal pada Allah Ta'ala, bulat-bulat serahkan, Allah akan aturkan segala-galanya. Allah akan aturkan segala-galanya, baik dari segi rezeki, dari segi kerja, dari segi muamalah, dari segi tingkah laku, dan segala-galanya para jemaah sekalian. Urusan hati, urusan semuanya balik pada Allah, balik pada Allah, balik pada Allah, balik pada Allah. Sudah cukup para jemaah sekalian, cukup. Hentikan segala macam perkara-perkara yang mana perkara-perkara tersebut hanya membawa bencana kepada diri kita, walaupun ia itu urusan apa sekalipun. Stop, balik pada Allah, balik pada Allah. Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah. Perenggan yang terakhir di dalam kitab kita ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memperjelaskan, setiap orang mukmin ketika menghadap makanan hendaklah memakan dengan tertib dan menurut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, iaitu bermula dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Senang cakap, iaitu doa makan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Apabila makan hendaklah meniatkan supaya dirinya kuat untuk membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantunya untuk mendirikan peribadatan sebanyak yang mungkin, dan lain-lain lagi dari tertib-tertib makan sebagaimana yang ditunjuk oleh sabda-sabda ataupun ajaran-ajaran, perbuatan-perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Menjaga kemaluan, kita berhentilah, ya. Bab yang memperjelaskan menjaga kemaluan, kita berhenti sampai di sini para jemaah sekalian. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya rasa dah terlalu malam para jemaah sekalian, ya, untuk kita membaca kitab Marhaban Ya Ramadan ini. Maka hari ini kita tak bacalah kitab ni, dah terlalu malam, ya, dah hampir-hampir jam 10. Maka insya-Allah nanti pengajian kitab Marhaban Ya Ramadan ini insya-Allah mungkin bila agaknya kita boleh mula, ya, kembali, ya. Baik para jemaah sekalian, ya, kitab Marhaban Ya Ramadan ni insya-Allah kita akan baca juga. Ya, betul, insya-Allah. Baik. Besok hari Jumaat para jemaah sekalian, besok kita tidak ada pengajian membaca kitab Marhaban Ya Ramadan, tetapi besok jam 8, ya, saya dengan anak-anak Majlis Rasulullah kita akan mengadakan Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mulakan majlis pada jam 8 malam dengan kita membaca surah Yasin, dan setelah itu kita membaca Maulid Nabi SAW, dan kita membaca Tarhib Ramadan. Kenapa saya buat majlis Rasulullah besok? Kebiasaannya pada tiap-tiap bulan minggu yang ketiga, tetapi kerana minggu yang ketiga itu sudah masuk bulan Ramadan, maka besok adalah majlis terakhir majlis Rasulullah, dan kita tutup sementara kerana bulan Ramadan. Ya, satu. Yang kedua para jemaah sekalian, hari Sabtu, ya, hari Sabtu saya ada majlis dengan family. Biasalah para jemaah sekalian, ya, bila dah nak masuk bulan Ramadan ni, banyak orang buat tahlil, ya, dan sebagainya. Jadi besok, jadi hari Sabtu tak ada pengajian kitab Marhaban Ya Ramadan, ya. Bila ada kita pengajian kitab Marhaban Ya Ramadan, hari Ahad nanti insya-Allah. Hari Ahad sebelah malam para jemaah sekalian. Sebab hari Ahad ke jam 8 hari Ahad kita ada pengajian Pengajian tafsir.
ya, pengajian tafsir. Jadi insya-Allah hari Ahad jam 8 malam habis pengajian tafsir, kita akan baca kitab Marhaban Ya Ramadan, insya-Allah, ya. Insya-Allah para jemaah sekalian, ya. Dan hari Isnin malam Selasa para jemaah sekalian adalah permulaan solat tarawih, ya. Jangan lupa habis daripada solat maghrib kita jatuhkan niat para jemaah sekalian, ya. Jadi insya-Allah hari Isnin malam Selasa para jemaah sekalian, saya rasa sebahagian dari para jemaah pun dah dapat tengok di dalam Facebook saya ada poster yang bahawasanya saya dengan para asatiza yang lain dan juga bersama Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, guru kita semua, guru kepada masyarakat Islam Singapura, kita akan mengadakan majlis Marhaban Ya Syahr Ramadan. Arti apa? Iaitu majlis kita meraihkan dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, jadi majlis itu akan mula pada jam 5 petang para jemaah sekalian secara live streaming, ya, secara live streaming, ya. InsyaAllah para jemaah boleh mengikuti majlis tersebut di Facebook TM Fauzi Travel, dan juga para jemaah boleh mengikuti majlis tersebut di Facebook Majlis Rasulullah juga, sebab nanti saya akan share itu link majlis daripada TM Fauzi Travel, saya akan share di Facebook Majlis Rasulullah Singapura. Majlis secara live streaming, ya, bukan di masjid tau para jemaah sekalian, ya, majlis secara live streaming. Jadi insya-Allah hari Isnin malam, hari Isnin petang jam 5 petang insya-Allah, ya, kita akan mulakan majlis tersebut bergabung dengan sebahagian daripada asatiza para alim ulama, ustaz-ustaz di negara kita, iaitu ustaz-ustaz tanah air kita para jemaah sekalian, ya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Dan insya-Allah sepanjang bulan Ramadan insya-Allah saya akan mengadakan pengajian Marhaban Ya Ramadan, dan juga pihak Masjid Al Abdul Razak, ya. Dulu kalau para jemaah ingat, setiap hari Selasa saya ada pengajian hadis, kan. Jadi pihak masjid minta saya mengadakan juga pengajian hadis, ya, kitab Riyadhus Salihin, ya, pada setiap bulan puasa, pada bulan puasa setiap hari Selasa, ya, setiap hari Selasa. Jam berapa insya-Allah? Insya-Allah saya akan mulakan pengajian tu semua pada jam 3 petang insya-Allah para jemaah sekalian. Senang cakaplah, ya. Baik kitab Marhaban Ya Ramadan pun insya-Allah saya akan mulakan jam 3 petang sampai jam 4. 1 jam saja para jemaah sekalian, ya. Kenapa tak mula malam, Ustaz? Yalah, malam kita nak buka puasa, kita nak solat tarawih semua, kan, ya. Jadi tak berkemungkinan lah untuk saya mulakan pada malam hari, ya. Habis kenapa 1 jam je, lebihlah sikit. Ya, mungkin awak pun nak siap-siap, kan, bila dah lepas asar mungkin nak siap-siapkan buka puasa lah dan sebagainya. Jadi begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Dan juga insya-Allah pada bulan puasa nanti para jemaah sekalian, ya, Majlis Rasulullah Singapura akan mengadakan apa, ya? Saya bersama anak-anak Majlis Rasulullah Singapura, kita akan mengadakan haul Ahlul Badar, ataupun haul memperingati sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga Rasulullah SAW, iaitu dalam peristiwa Perang Badar para jemaah sekalian, yang mana majlis itu insya-Allah akan diadakan pada tanggal 28 April. 28 April tu adalah 16 Ramadan. Jadi malam dia dah masuk malam 17 Ramadan. Ya, juga malam nuzulul Quran. Jadi insya-Allah mungkin majlis tu kita akan buat sebelah malam sikit para jemaah sekalian, ya. Malam sikit mungkin insya-Allah kita akan buat kita akan mulakan majlis antara jam 9.30 hingga 9.45. Jadi majlis tu selama 1 jam lah para jemaah sekalian. Kalau kita mulakan 9.30, kita akan selesai majlis 10.30. Kalau kita mulakan 9.45, kita akan selesai majlis pada jam 10.45. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi saya harap para jemaah semua mengambil perhatian, ya, berkenaan tentang majlis-majlis yang telah pun saya jelaskan tadi insya-Allah, ya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah,
Terima kasih banyak-banyak atas perhatian para jemaah sekalian. Terima kasih kepada para jemaah yang mengikuti pengajian kita ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya bersama, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al 'adhab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nazara ila wajhika al karim ya rabbal alamin. Allahumma barik lana ma baqiya min bin ayyam syahr Ramadan wa bin Allahumma barik lana ma baqiya min ayyam syahr Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir jami'a masyayikhana wa ustadhana wa muallimina wa habaibana warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat wa ya ghafir adh-dhunub wal khati'at innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.